Ini dipersilakan. Yang saya hormati saudara pengurusi majelis, saudara Adam, yang saya kasihi saudara Azizi selaku Ketua PAS Cawangan Kampung Kerinci, seluruh pimpinan keluarga besar Pakatan Rakyat Parlimen Lembah Pantai, khususnya PKR, PAS dan DAP, hari ini dan hari raya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, salam sejahtera, kabare. Apa kabar? Kewe cengai dah, Kampung Kerinci Tongbao, Taja, Wan Sanghao. Assalamualaikum. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur, alhamdulillah. Pasal itu bengi kita iso ketemu nanti ini. Malam ini kita bisa ketemu di sini. Ini adalah buat pertama kali saya sampai ke Parlimen Lembah Pantai atas jemputan yang berhormat Nurul Izzah, dan saya cukup gembira kerana malam ini sambutan daripada penduduk sekitar Lembah Pantai ini cukup baik. Berikan satu tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berani tampil ke depan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita berada dalam ambang pilihan raya, petukan terakhir pilihan raya, di mana rakyat dah menanti 3 tahun lebih. Diwawarkan pilihan raya demi pilihan raya, pilihan raya demi pilihan raya, akhirnya tak jadi. Sekarang dah jadi. Sekarang dah jadi tanggal 20 pelamaan calon, 5 hari bulan 5, rakyat seluruh Malaysia, tidak kira Melayunya, Cinanya, Indianya, Kadazannya, Ibanya, orang asal, seluruhnya akan masuk ke pusat mengundi, pangkah pilih kerajaan baru. Sudah diraya. Dan majlis mengalu-alukan ketibaan setiausaha politik Menteri Besar Selangor yang berbahagia Puan Sheikh Faika Hussein. Bakal tepukan nomor. Jadi pilihan raya ini cukup penting. 这个大选非常非常的重要，因为人民等了56年。Kita tunggu 56 tahun. Biasa setiap pilihan raya sebelum 2008, tak kira lah mana-mana pilihan raya, rakyat ada semangat perubahan, tetapi tidak menjadi. Tak jadi, kerana waktu itu gelombang kebangkitan rakyat dia tertumpu kepada setengah-setengah kaum saja. Kalau tahun 1986 orang Cina saja bangkit. DAP menang 24 kursi. Saya DAP sekian. DAP 24 kursi tahun 1986. Tahun 1990 DAP menang 20. Selepas itu dia pecah. Tahun 99 bangkit. Siapa? Orang Melayu bangkit. Waktu itu timbalan bekas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dipecat oleh siapa dia? Mantan Perdana Menteri Tun Mahathir. Dipecat, kemudian dituduh dengan satu tuduhan yang tidak munasabah, yaitu tuduhan apa? Liwat. Tonton perempuan saya nak bagi tahu, saya dah diskinkan. Orang Jawa skinkan, kalau kata liwat tu liwat, itu primisi tumpang lalu. Maksud liwat orang Jawa tumpang lalu. Ngomong Jawa tumpang lalu deh, primisi wae. Kalau orang Cina kata liwat, maksudnya apa? Itu objek kereta, mereka makan langgar belakang lu. Mereka makan langgar belakang, langgar buri. Itu liwat. Tapi tuduhan ini tidak munasabah.
Anwar menang di mahkamah, kemudian dituduh pula kali yang kedua, betul? Kalau tuduh sekali saya cerita, lu ada bersiri, liwat pun ada bersiri. Masya Allah, tuan-tuan. Puak jahat ini, Puak UMNO ni memang jahat, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kali kedua ada kawan disingkat Nyonya disingkat, dia beritahu saya, saudara, apa macam ini kes liwat nombor 2 ini? Saya tak percaya. Saya tanya, apa lu tak percaya? Dia kata, you tengok. Dia beritahu saya, dia bagi penerangan. Anwar umur berapa? Saya beritahu dia, Anwar umur 64. Dia kata itu pemancung kopi. Itu apa nama tu? Saiful. Umur berapa? Sisoi 24. Ayah, dia beritahu saya, ayah, kalau macam itu Anwar punya kereta mau langgar, dia tak boleh lari kah? Dia tak boleh lari kah, tuan-tuan? Betul? Ini UMNO dah buat cerita, tolonglah sikit. Rakyat Malaysia bukan bodoh, oi. Nak tipu tu pandailah sikit. Ini wong Jawa ngomong koplok. Tipu jadi macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang tak percaya. Dari tahun 1999 Anwar dipukul sampai mata lebam. Ingat lagi? Jangan lupa peristiwa hitam ini. Ojo lali Anwar dipukul sampai matanya ireng. Sampai mata lebam. Satu kesaliman. Waktu itu orang Melayu marah. Miskinkan orang Melayu marah. Sabah Benam orang Melayu marah. Semua kita laungkan reformasi waktu itu. Tapi malam tidak berbau. Orang Cina yang dulu sokong DAP tahun 99 Cina tak sokong. Pasal apa tak sokong? MCA turun ke Padang, beritahu orang Cina, jangan kamu sokong roket. Kerana dia sudah bekerjasama bersekongkol dengan PAS. Kalau sokong roket, sokong PAS, nescaya kamu akan diketok tangan, ketok sikit, tidak saya kapai diketok. Semua akan dipotong, kaki potong, tangan potong, kepala pun potong, tuan. Kepala apa tak tahu, tuan. Malumlah sendiri, betul. Sampai macam itu. Dan dia beritahu di Kelantan, PAS perintah, orang Cina susah, menderita. Itu MCA cakap. MCA beritahu menderita. Dan dia kata di Kelantan, Cina tak boleh makan bak. Ekor pendek, lembu ekor pendek tak boleh makan. Apa itu lembu ekor pendek? Keleng. Kincir ataupun babi tak boleh makan. Cina tua di Sintang, Cina tua di Sabah Benam, dengar sebaran seperti itu, tomahan seperti mereka takut, lebih takut, dan mereka sampai gigir pun ada gigir, menggigir aku, sampai ke situ tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya dalam Piala Raya 1999 saya juga bertanding waktu itu, buat pertama kali disinikan. Kawasan Melayu, Pare Tujuh, Pare Songo, Pare Walu, saya menang. Kawasan Melayu BAP menang. Tak pernah BAP menang kawasan Melayu. Menang. Sebab orang Melayu marah dengan kezaliman Tun Dr. Mahathir putih. Tapi orang Cina takut. Kawasan Cina saya dapat 40%. Saya kalah, tuan-tuan dan puan-puan. Malam tidak berbau. Ini senario pada ketiga itu. Maknanya pada setiap pilihan raya, orang Melayu sokong, Cina lari. Orang Cina sokong, Melayu lari. Orang India pun lari. Apa macam ini, tuan-tuan dan puan-puan? Tak pernah Melayu sokong, Cina sokong, India pun sokong. Tak pernah. 没有每一次华人支持，马来人不支持，马来人支持，印度人不支持。Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Malam ini saya nak beritahu, Pilihan Raya 2013 ini suasana sudah lain. Bermula daripada 2008, tsunami politik di 4 negeri. Mula-mula 5 di Perak, tetapi Perak kita menang 11 bulan. Betul? Tuan-tuan ada ingat? Kita menang 11 bulan di bawah seorang menteri besar pilihan rakyat, yaitu Yang Amat Berhormat Dato' Sri Insinyur Nizah Jamaluddin. Betul? 11 bulan tiba-tiba tiada angin, tiada ombak, pokok pun tidak bergoyang. Datang seorang Danun, bawa duit, guna instrumen kerajaan, guna SPRN, guna polis, guna FRU, guna seluruh instrumen kerajaan. Dia tekan, dia ugut, dia rampas kerajaan pilihan rakyat di Perak. Siapa ketua lanjut? Najib. Siapa? Najib. Najib, Perdana Menteri Malaysia Satu Mongolia. Satu Malaysia, satu Mongolia. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat sedih, rakyat marah. Melayu marah, Cina marah, India marah di Perak. Tapi apa yang boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita ada gawe apa-apa orang kena. Sabar disewai. Sabar. Kerana dalam perjuangan maya ujian, maya cobaan dan cabaran. Betul? Kita tetap istiqamah dalam perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan, sabar itu sebahagian daripada iman. Ini tak apa. Sekarang masa untuk kita menebus dendam tersebut sudah sampai. Masanya sudah tiba untuk rakyat bangkit. Sekarang bukan saja Melayu bangkit, Cina bangkit, India bangkit, Kadazan bangkit, Iban bangkit, orang asli bangkit. Ini kalilah ubah. Ini kalilah ubah. Ini kalilah ubah. Baru tahu dia tuan-tuan. Saya nak bagi tahu. Ada orang tanya kepada saya, "Woi, Sincan DAB, Cino Jawa." Saya nak tanya, bagaimana sokongan orang Cina? Orang Cina明年的支持程度有多高？ Berapa peratus orang Cina sokong Pakatan Rakyat? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, sejak 3 tahun setengah, setiap hari saya penuh dengan program ceramah. Selain daripada jaga kawasan, saya pusing seluruh Malaysia, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang. Saya musafir 2-3 hari di sana, 4-5 hari musafir kena Jama dan Kasab, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya selalu pergi kawasan Melayu, kawasan Jawa, kawasan Perak. Saya nak bagi tahu kawasan Cina saya pergi, sudah aku renung di dalam kitab, makin ku renung betul tetap. Daripada Perlis sampai ke Johor, hinggalah ke Sabah dan Sarawak. Kawan-kawan Cina sudah tidak sabar untuk masuk undi. Ini kalilah kawan-kawan Cina beritahu saya, di Johor mereka sudah bersedia untuk pangkal bulan pulama PKR roket paling kurang 80%, tuan-tuan dan puan-puan. 80%. Saya nak bagi tahu malam ini, saya mau tanya kawan-kawan di Lembah Pantai. Woyawen, Lembah Pantai dah 2 tahun. Orang-orang Melayu, saya nak tanya, majoriti Melayu malam ini. Kalau Cina yang dulu takut dengan bulan, Cina takut bulan. Bulan takut, dikir. Tapi Cina sekarang dah tak takut dengan bulan. Lain dulu, lain sekarang. Sebab apa? Orang Cina dah buka mata. Dulu macam saya sepik, sekarang dah busuk dah. Sebab apa?
Sebab mereka membandingkan penampilan ketokohan pemimpin PAS dengan UMNO Barisan Nasional. Mereka banding siapa? Mereka ambil dua contoh. Malam ini saya nak bagi tahu. Mereka ambil ketokohan ulama PAS, Tu Guru di Hadis, Musyidah Ampas di Kelantan. 23 tahun sebagai Menteri Besar, rasuah ilek, curi kana ilek, sapu balak ilek, sapu pasir, sapu salam pun ilek, lembu pun tak ada sapu. Duduk mana? Rumah kampung, betul? Pulau Melaka, saya sudah pergi 3 kali. Saya sudah pergi 3 kali. Dia banding dengan siapa? Dia banding dengan Bantan Menteri Besar Selangor, Hertoyo. Ingat siapa Hertoyo? Hertoyo. Hertoyo itu Ketua Jawa Selangor. Saya Timbalan. Tuan-tuan dan puan-puan, Hertoyo dulu belum jadi Menteri Besar, duduk di Skinkan, kawasan saya. Lepas belajar habis daripada Universiti Melaya sebagai doktor untuk doktor gigi untuk orang tua ngomong untuk doktor gigi, sewa rumah di Skinkan, sewa sama Taufik Kinan. Lepas 1999 saya bertanding, Toyo pun bertanding. Hertoyo tanding di Sungai Panjang, saya sebelah Skinkan. Dia menang 165 undi. Lawan siapa? Al-Fadil Ustaz Basrin Taslimin PAS. Dia menang 165 undi. Saya kalah 2044. DAP lawan MCA saya lingkup. Tak apa, itu dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas 7 bulan, Hertoyo jadi adun biasa, berlaku satu krisis kepimpinan di negeri Selangor. Waktu itu Menteri Besar Tan Sri Abu Hassan Omar. Ada skandal, betul? Akhirnya dia letak jawatan. Mahathir Kuti sebagai Perdana Menteri, dia cari, cumpir, nak cari seorang pemimpin yang bersih daripada barisan ESKO. Mahathir beritahu surah khabar, tak ada satu yang bersih. Orang ini suci sing resik. Orang ini sawang pemimpin ni sing resik. Tak ada satu yang bersih. Meyou ika sesingkir dah. Akhirnya Mahathir congak doktor gigi. Sebab apa? Dia orang baru, wong anyar, betul? Akhirnya Toyo diangkat sebagai Menteri Besar Selangor. Dan pada tempoh 8 tahun Hertoyo menjawat Menteri Besar. Selangor di layak bala sapu, kontrak sapu, pasir sapu, tanah sapu. Akhirnya kemuncak sombongnya bagi penyapu kepada penjawat awam. Dia bagi penyapu kepada penjawat awam depan-depan BO, YDP, ADO, pada perhimpunan bulanan pegawai-pegawai. Hertoyo bagi apa? Penyapu sebagai hadiah. Uang ajar punya Hertoyo, betul? Penyapu itu tanda apa? Tanda suai, sial. Tapi Hertoyo malukan penjawat awam, jatuhkan mereka secara terang-terangan. Ini sombong dan angkuh Hertoyo, betul tidak? Dan tuan-tuan dan puan-puan, lepas itu Hertoyo dia kata di Selangor dia nak laksanakan sifat pembangkang Biro Opposition, pembangkang sifat. Waktu itu 2004 gelombang apa? Barisan Nasional, gelombang biru. Selepas Dr. Mahathir berundur, Abdullah Ahmad Badawi Islam Aghari diangkat. Rakyat Cina pun percaya, yakin, Melayu percaya, India pun percaya. Sebab Abdullah Ahmad Badawi anak ulama, boleh mengimamkan solat. Mahathir tidak ada tidur.
Mahathir orang iso. Jadi terperanjat lah orang Melayu, betul tak? Kita punya seorang Perdana Menteri yang boleh imankan soda. Kemudian suaka Bakina tulis Abdullah Ahmad Blawi akan membentas rasuah hingga ke lubang cacing. Pau Ching Pian lai lo. Wah, Cina penyakin Pau Ching Pian. Lalu semua bagi sokongan. Tahun 2004 gelombang biru. Selangor yang tahun 1999 ada 6 kursi pembangkang waktu itu. 99 ada 4, ada 6, PAS ada 4, BAP 1, PKR 1. Siapa dia? Saya bagi tahu malam ini. Kita imbas kembali sejarah silam. PAS ada 4, 1 Hasan Ali. Kenal itu siapa? Hasan Akidah yang terpesong akidah. Cap belas Jati. Sekarang sudah terpesong akidah, betul? Itu kawan saya dulu. Faika tak kenal ya? Kata mana? Tuan-tuan dan perempuan, Sungai Burong Hasan Ali. Kedua, Sungai Besar Solehin Muki. Solehin, tahu tak? Sungai Besar Ustaz Solehin. Ketiga, Gombak Setia Ustaz Ismail Kamus dengan Kamus. Keempat, yang berhormat Dr. Syafi'i Kajang. Ada 4 kursi. BAB 1. Siapa dia? Teng Kang Kim. Sekarang speaker. Datuk Teng Kang Kim. Sungai Pinang. 5 kursi. Satu lagi keadilan. Siapa dia? Azmin Ali Uluklang. Tahun 1999. Tiba tahun 2004 angin gelombang biru. Abdullah diangkat, rakyat yakin. Akhirnya pembangkang kalah. Ismail Kamus dengan Kamusnya, Syafi'i kalah, Solehin kalah, Hasan Ali akidah dengan akidahnya kalah. Azmin Ali tidak boleh bertanding. Tinggal siapa? Teng Kang Kim, BAP 1. Kemudian muncul seorang yang pendek, Skincan menang. Saya dari Skincan 2004 saya menang. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Dewan 56 kursi, ada 2 kursi pembangkang. Saya yang pendek, yang tinggi, Teng Kang Kim. Satu pendek, satu tinggi, betul? Lu tahu, tuan-tuan dan puan-puan, 2 orang ini, Hertoyo pun kata, kita mau sifat pembangkang. Supaya tak payah pembangkang kacau bilau, dia kata. Tak perlu check and balance. Tengok, angkuh, sombong ke tidak, Hertoyo? Sombong ke tidak? Sombong, tuan-tuan. Saya sabar. Sebab apa? Saya masuk tahun pertama bersama Teng Kang Kim, belajar dengan Teng Kang Kim. Lepas tahun, Hertoyo menggunakan kuasa majoriti dalam Dewan, pakat dengan Adun UMNO, halau Teng Kang Kim keluar Dewan. Gantung 30 bulan. Gantung 30 bulan. Bulan 18 bulan yang terakhir tanpa dibayar allowance dengan gaji. Zalim ke tidak? Teng Kang Kim dipilih oleh rakyat bukan masuk pintu belakang macam senator, betul tak? Macam Raja Nongcek, betul tak? Raja Nongcek senator tak? Raja Nongcek senator. Masuk belakang, pintu Lawang Puri. Bukan suara, bukan daripada pintu depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 18 bulan ke belakang gaji elek. Akhirnya tinggal saya seorang. Tuan-tuan, malam ini saya nak beritahu, orang baru, wong anyar, 1 lawan 54. Oh, seksa tuan-tuan. Seksa, mereka bully, mereka sindir, macam-macam. Ada UMNO jumpa saya, Satin, jumpa saya. MCA jumpa saya, dia kata Skincan, bos kamu sudah kena halau, Teng Kang Kim dah kena halau, tinggal you seorang. BAP no future, no hope, tak perlu, you ikut kami, follow us, ikut kami. You mau apa? Mau tanah? Beres. Mau fulus? Kasih, no problem. Wang punai kita boleh atur.
Mau kedai, no problem. Wah, dia kata, you kalau lepas saja mari sini umum kaya raya. Saya pun ada sedikit goyang. Sebab duit maya, betul tak? Tapi akhirnya saya tenang kembali. Saya tenang kembali, saya fikir. Saya menang di Stingkan. Waktu kempen, saya beritahu rakyat Stingkan, Melayu, Cina, India, petani dengan nelayan. Saya nak masuk ke Dewan, menyuarakan hati, suara hati rakyat, pertahankan hak mereka. Tapi kalau saya ambil duit, ini bercanda, jadi pengkhianat. Betul? Akhirnya saya fikir, tak apalah, itu duit-duit lah. Saya masih tahan lagi dengan nafsu untuk perempuan. Akhirnya saya kata terima kasih, saya lawan tetap. Dan sampai 2008, 2007, bulan 11. Saya ingat lagi, bulan 11. Hertoyo membentangkan belanjawan Selangor 2009. Sebab 2008 nak pilihan raya. 2 hari saja persidangan Dewan. Hertoyo nak gulung, hari kedua nak gulung. Dia bangun. Sekarang saya nak menggulung, usul menggulung ya, belanjawan kali ini. Saya minta semua adun-adun Barisan Nasional, Esko mulai hari ini balik ke kawasan, jalankan tugas jumpa rakyat dengan baik. Lagi 3-4 bulan kita nak adakan pilihan raya. Oi, hari biasa tak turun. 3-4 bulan baru turun padang. Biasa main golf. Ini Barisan Nasional. Okey, you kena turun jumpa rakyat, pastikan pilihan raya akan datang, barisan menang besar, kita sifatkan pembangkang. Hertoyo. Dan termasuk di depan, yang pendek ini. Singkan. Kita kasih kosong. Next time you boleau. Elect boleau. Habis. Saya pun tak boleh tahan tak tuan-tuan. Anda muda betul tak? Saya pun bangun. Yang berhormat Datuk Speaker, saya minta mencelah. Saya minta nak mencelah. Speaker tengok aku seorang saja, dia tanya Sungai Panjang, Menteri Besar. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar boleh mencelah. Okey. Saya bangun, Hertoyo duduk. Dan saya beritahu, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Sungai Panjang, ya, hari ini dalam Dewan Negeri Selangor majoriti dikuasai oleh Barisan Nasional. Tetapi kamu kena ingat, rakyat di luar memantau kamu. Jangan kamu sombong dan angkuh. Pilihan raya akan datang, salah tarikh, salah hari bulan, salah percaturan, saya duduk di sana, kamu duduk di sini. Wah, UMNO semua Ini cerita betul. Ini cerita adalah handset. Saya tak bohong, bukan rekaan. Ini kebenaran. Kisah benar. Tetapi orang yang kena zalim dengan seorang tuan-tuan, kita doa, orang Islam, Cina doa dengan cara Cina, India doa dengan cara India, orang Islam doa dengan sampai hajat, munajat, baca Yasin, dan yang lagi bangun subuh, dia mulai lagi doakan kemenangan bagi pihak pembangkang. Akhirnya 2008 piala angin, piala ombak, pokok pun tidak bergoyang. Hertoyo tumbang pada pilihan raya tersebut. Betul? Ini kuasa rakyat. Suara rakyat, suara. Suara rakyat, suara. Suara rakyat, suara. Selamat. Ini pentingnya tuan-tuan dan perempuan. Kenapa saya ungkit waktu itu. Dan apabila Hertoyo kaya raya, dia buat satu istana di mana? Di Shah Alam, Seksyen 7. Banner satu maligai, istana besar. Di atas tanah 52.221 kaki persegi. Saya yang bongkarkan, saya bawa pemberita pergi tengok kawasan itu. Ada satu rumah besar. Dah kena kad kuning. Cerita panjang lagi tapi dah kena kad kuning tak apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa pemberita bongkarkan Hertoyo. Tanah 1 ekar lebih, banner maligai besar, lampu daripada Vancouver, Kanada,
swimming pool lagi, landscaping lagi, medan bentuk alat balik. Saya punya kira anggaran 24 juta. 24 juta. Saya minta Hertoyo jawab, dari mana kamu dapat duit 24 juta? Kalau tak boleh jawab, letak jawatan. Hertoyo marah. Dia kata Sinchan ini fitnah. Saman saya di Mahkamah Tuhan. Hertoyo saman saya 10 juta di Mahkamah. Sekarang kes masih berjalan. Tapi Hertoyo sudah dihukum penjara 1 tahun. Dan tanah strategis tanah itu sudah diluncur hak kepada kerajaan. Sekarang dalam proses rayuan. Tapi Hertoyo rayu sudah 1 tahun lebih. Rayu postpone. Tak tahu sampai bila dulu. Ini undang-undang siapa? Undang-undang UMNO. Betul tidak? The law of the jungle. Undang-undang rimba. Tak apa kita sabar. Jadi orang Cina sekarang tengok perwatakan Tok Guru bersih, amanah. Hertoyo sapu, rasuah, rakus, tamak, halobah. Oleh sebab itu, kawan-kawan Cina sekarang dia akan sokong bulan, engkau laksana bulan. Dia yang tajam apa sih? Nah, malam ini saya nak tanya, kalau orang Cina sudah boleh sokong bulan, orang Melayu yang majoriti di sini, boleh kamu bagi sokongan kepada bulan? Boleh kata boleh? Kalau boleh, pilihan raya akan datang. Saya yakin dan percaya Barisan Nasional pasti akan tumbang dalam pilihan raya. Boleh kata boleh? Siapa datang lagi? Tadi Nuriza. Ya, sekarang saya mengumumkan kehadiran ketiban yang berhormat YB Nuriza Ahli Parlimen Lembah Pantai. InsyaAllah tak ada masalah, tuan-tuan. Terus bagi tepukan dobro kepada tokoh anak muda kita, Putri Reformasi. Boleh. Bisa bertahan. Hidup lagi kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya teruskan. Saya nak habiskan dengan isu yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya bongkarkan skandal sapu tanah di negeri Selangor. Kerana saya nak bagi tahu rakyat di seluruh negeri Selangor, Barisan Nasional sampai hari ini tidak berubah. Slogan yang dibuat oleh Najib transformasi itu tipu, ngapusi wong, tipu. Mereka tak buat perubahan. Saya nak bagi contoh malam ini. 4 bulan yang lalu saya bongkarkan seorang pemimpin besar UMNO negeri Selangor. Pemimpin besar. Orang ini di depan Melayu dia laungkan, hidup Melayu, hidup Islam. Di depan rakyat dilahulukan. Pemimpin ini senyap-senyap, meneng-meneng, diam-diam. Dia masuk permohonan sapu tanah. Zaman bila? Zaman Barisan Nasional. Oleh kerana dia pemimpin besar UMNO, dia mohon tanah dengan kerajaan waktu itu UMNO yang pertimbangkan Esko dan Menteri Besar UMNO. Akhirnya UMNO lulus kepada UMNO. Pusing satu round, UMNO lulus kepada UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu berapa pemimpin ini dapat tanah? Berapa pemimpin ini dapat tanah? 2 ekar? Bukan. 5 ekar? Tutu. 10 ekar? Bukan. 20 ekar? Bukan.
Pemimpin ini dapat 30 eka. 30 eka tanah. Dan berapa premium dia bayar? Dia bayar premium 9.760 ringgit. 30 eka. Tuan-tuan dan puan-puan di lembah pantai, saya nak tanya, kalau kerajaan sekarang bagi tanah 30 eka kepada tuan-tuan dan puan-puan, bayar 9.760 ringgit, mau ke tak mau? Saya pun mau. Tapi minta maaf, no chance. Kita bukan cloning, mereka tak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu siapa orang ini? Nak tahu ke tidak? Dalam geran, tangan saya ada geran. Nama pemimpin UMNO ini namanya Noh bin Haji Omar. Noh bin Haji Omar, ahli parlimen Tanjung Karang, merangkap Menteri Pertanian Samsing Noh Omar. Malam ini ada polis tolong catat. Ini Sincan Muslim cakap, Noh Omar sapu 30 eka tanah. Mau tangkap bila-bila, saya tunggu tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah dedahkan siapa sapu tanah di negeri Selangor. Jadi saya tidak mau panjang. Bab yang 1 minit yang terakhir, saya minta dengan MC 1 minit yang terakhir untuk tutup cerita saya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya cari geran tersebut, di bawah itu ada satu kredit. Kemudian saya masuk pejabat tanah, saya cari dokumen. 3 bulan saya dapat lagi satu dokumen baru. Dokumen apa? Akuan sumpah dengan satu syarikat. Akuan berkanun. Dalam dokumen itu ditulis bahawa kami syarikat Pristine Agro Food Sendian Berhad telah mengadakan kerjasama usaha sama menternak udang dengan Noh Omar. Noh Omar sudah jadi menteri udang, tuan-tuan dan puan-puan. Menteri Pertanian sudah jadi menteri udang. Akhirnya saya cabar sama Noh Omar. Wahai Noh Omar, kamu kena buat penjelasan kepada rakyat. Kenapa kamu sebagai Menteri Pertanian jaga lembu, jaga padi, jaga sawit, jaga getah, jaga ikan, jaga ketam, jaga udang? Kenapa kamu terlibat dalam industri menternak udang? Ini salah guna kuasa, konflik of interest, rasuah. Betul? Kamu kena letak jawatan. Kalau tak boleh letak jawatan, rakyat akan hukum. Noh Omar marah. Hari kedua, Noh Omar bangun. Dia melenting. Dia beritahu Sincan, saya sebagai Menteri Pertanian nak merasai bagaimana nak menternak udang sebagai petani. Tak boleh ke? Itu jawapan hari pertama. Hari kedua, Noh Omar bangkit lagi. Dia beritahu buat PC. Dia kata, Sincan Muslim, you dengar. Saya nak bagi contoh. Takkan nak Menteri Perumahan tak boleh beri rumah? Takkan Menteri Perumahan tak boleh beri rumah? Saya jawab hari ketiga. Wahai Noh Omar, kamu dengar betul-betul. Menteri Perumahan boleh beri rumah, tetapi Menteri Perumahan tidak boleh jadi pemaju banner rumah. Betul? Ini beri bawah portfolio dia. Konflik of interest, salah guna kuasa, rasuah. Begitu juga dengan kamu Noh Omar, Menteri Pertanian. Kamu boleh beli udang, kamu boleh makan udang, termasuk dengan otaknya. Tetapi kamu tidak boleh terlibat dalam industri menternak udang. Ini rasuah, konflik of interest, salah guna kuasa. Oleh sebab itu, Noh Omar, kamu kena letak jawatan. MACC kena siasat Noh Omar. Kalau MACC tak boleh siasat, lagi 3 minggu. Sabar. Lagi 3 minggu, biar rakyat sampai, tuan-tuan dan puan-puan, Melayu, Cina, India, ayo kita bangkit, kita menang di lembah pantai, bertahankan Selangor, marah ke Putrajaya. Apabila kita sampai ke Putrajaya, saya akan minta Wadi Nurul Izzah sebagai ahli parlimen suruh buka file Putrajaya. Buka file siapa? File Noh Omar. Siasat
norma tentang undang ini. Kalau dia rasuah, salah guna kuasa, kita humban dia masuk penjara Sungai Buloh. Boleh ke boleh? Saya minta dia raya akan datang. Ayo sehati sejiwa. Ini kalilah. Udah. Ini kalilah. Udah. Ini kalilah. Sekian saja. Terima kasih. Kesulun nanti menonton sikit. Yang itu dia tuan-tuan dan puan-puan, begitu semangat bakal YB kita untuk seterusnya Sincan tetap akan jadi YB, jangan risau. Dan inilah sebenarnya perpaduan kita dalam PKR, dalam Pakatan Rakyat sebenarnya, antara PAS, DAP dan PKR. Inilah perpaduan sebenarnya. Lihat, siapa kata DAP musuh Islam? Lihat, mereka pandai menyebut, mereka tahu tentang Islam, tahu segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya keturunan Cina, mak saya Cina, dan 100% keluarga saya di Kelantan masih beragama Buddha. Dan mereka sedang hidup aman bahagia di bawah kepimpinan ulama. Inilah yang kita nak. Di bawah Pakatan Rakyat, semua kaum hidup aman dan damai. Okey, tanpa membuang masa, seterusnya saya mempersilakan Timbalan YDP PAS Lembah Pantai untuk menyampaikan sedikit kalimat daripada beliau. Dipersilakan Saudara Azami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Adam. Yang berhormat, saya panggil yang berhormat lagi lah, walaupun Dewan dah dibubarkan. Dari Nurul Izzah Anwar, penyandang ahli parlimen kawasan Lembah Pantai. Yang berhormat saudara Ang Sulim, penyandang Adun Setincan. Yang berbahagia saudari Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, tuan-tuan jawatankuasa penganjur ceramah pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan bagi PAS kawasan Lembah Pantai kerana memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam program pada malam ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, panjang lebar kita mendengar celoteh daripada saudara Ong Suling, dan secara kebetulannya petang tadi saya menghadiri satu program di Markas Tarbiyah PAS Taman Melewar. Yang berhormat Datuk Abdul Fattah Mahmud, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, dalam ucapan beliau petang tadi telah menceritakan kepada kita bahawa saudara Ang Suling pernah pergi berceramah di kawasan Datuk Fattah di Tanah Merah, Kelantan, dan Ang Suling menceritakan bagaimana dia boleh menang di Dong Setincan ini. Ang Suling menceritakan bahawa pada setiap bulan beliau akan menghantar 2 buah bas paling kurang orang-orang Cina Setincan ke Kelantan. 2 buah bas setiap bulan ke Kelantan untuk melihat bagaimana pentadbiran PAS di negeri Kelantan. Ada 3 turutan cerita yang diaturkan oleh Ang Suling. Yang pertama, dia akan bawa bas ini ke daerah Tumpat, yang mana di daerah Tumpat ini adanya kuil Buddha yang besar, patung Buddha yang besar, ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang duduk dan sebagainya. Diperlihat kepada kaum Cina Setincan, inilah pentadbiran PAS yang tidak pernah menyentuh sensitiviti agama lain di negeri Kelantan. Yang kedua, Ang Suling akan bawa bas ini ke Pasar Siti Khadijah di Bandar Kota Baru. Dilihatkan bagaimana peniaga-peniaga Melayu, perempuan, kaum wanita yang berniaga di Pasar Khadijah, dan para pembeli yang datang daripada pelbagai pelosok tanah air tanpa mengira bangsa akan berurus niaga tanpa kekok, tanpa ada masalah.
diperlihatkan kepada orang Cina di Xinjiang. Inilah keharmonian kehidupan di Kelantan di bawah pentadbiran PAS. Dan yang akhir sekali, jadual terakhir rombongan ini, Eng Sulin membawa rombongan beliau yang terakhir ke rumah Yang Amat Berhormat Tuan Guru Menteri Besar Kelantan. Diperlihatkan bagaimana kediaman Menteri Besar. Rumah kayu, rumah lama peninggalan orang tua, yang jauh bezanya dengan kediaman menteri-menteri besar lain daripada pihak belah sana. Atas penglihatan, pengamatan yang diperlihatkan oleh Eng Sulin kepada rombongan ini, orang Cina tanpa ragu dan was-was memberi sokongan kepada calon DAP kita ini di Johor Xinjiang, dan beliau menang dalam pilihan raya umum 2008. Itu diceritakan oleh Eng Sulin sendiri dalam satu ceramah di negeri Kelantan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, penerimaan calon lebih kurang tinggal 6 hari saja lagi, dan dipaparkan kepada kita bahawa konon-kononnya berlaku pergeseran, pergolakan sesama komponen Pakatan Rakyat, dan pihak belah sana mengharapkan di lembah pantai ini berlaku sabotaj oleh PAS kepada PKR. Saya bagi pihak PAS, saya nak menyatakan pada malam ini bahawa tidak sekali-kali PAS akan sabotaj PKR di lembah pantai ini. Kita minta pihak belah sana dengar apa yang PAS lembah pantai katakan pada malam ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita juga diperlihatkan senarai calon UMNO BN yang akan dilaporkan. Di antaranya, Ketua Pemuda UMNO tidak akan bertanding. Ketua Puteri UMNO tidak akan bertanding. Ketua Putera UMNO tidak akan bertanding. Ketua Wanita UMNO bagi orang sendiri, dia tak akan bertanding. Dan kita mengharapkan UMNO tak akan bertanding dalam pilihan raya ini. Kalau semua tak bertanding, kita mengharapkan UMNO tidak bertanding dalam pilihan raya, dan kita menang tanpa bertanding dalam pilihan raya ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, amaran telah sampai kepada saya. Saya terpaksa memendekkan ucapan aluan ini bagi PAS kawasan lembah pantai. Bukan ceramah, sekadar ucapan alu-aluan. Maka dengan itu, menghormati majlis, YB akan bergerak ke tempat lain lagi, dan kita ada pimpinan yang menunggu giliran. Saya dengan rendah hati, saya dengan rendah diri merayu kepada tuan-tuan untuk memberi sokongan padu kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Terima kasih Timbalan YB PAS Lembah Pantai kerana sudi memberi laluan. Kerana malam ini kita masih ramai lagi bersama kita, dan YB juga lepas ini kena pergi ke Setiawangsa. Jadi tanpa buang masa, kita silakan puji reformasi kita. Reformasi! 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 Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan kursi majlis, Saudara Adam Hamid, ya, selebriti kita yang berhati waja, berani dia di PPR Kerinci itu untuk bersama dengan keadilan dan juga PAS dalam usaha untuk mengembalikan masa depan lebih baik bagi kita. Yang saya hormati, ya YB daripada YB Jawa kita, saya kalau dia bercakap saya tak faham sangat. Saya hanya faham bab kabare. Bab kabare. Datang jauh dari Ican, dan tentunya insya-Allah saya akan membalas budi beliau minggu depan, ya. Air zasa saya sekincang semula. Saudari Pak Eka Hussein, ya, sponsor politik Menteri Besar, merangkap Menteri Besar Kerajaan Negeri Sementara Selangor yang sudah hadir bersama kita. Saudara Hazami, minta maaf Timbalan yang di-Ketua PAS Lembah Pantai. Saya potong Q sekali lagi.
Ya, terima kasih kerana bersama seluruh jentera keadilan dan juga PAS khusus di kawasan Kerinci yang berani, yang telah berjaya alhamdulillah mengadakan program walaupun ada sedikit usaha sabotaj di hadapan tadi. Ya. Yang penting juga hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan yang saya muliakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara Gilei, ya, hari ini the Tamil New Year, I appreciate for you guys for coming. Pada teman-teman lain, penggauman, Tajahau, salam sejahtera, salam reformasi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran yang begitu baik pada malam ini. Maklumlah kalau kami nak keluar televisyen, tiga-tiga tidak mungkin. Ya, mustahil. Kalau ikut pada Panglima Rais Yatim. Panglima Rais Yatim, dia hanya berikan 10 minit, itu pun rakaman berbanding dengan 2 jam terus-menerus siaran langsung oleh Barisan Nasional. Jadi alhamdulillah bila kita dapat aturkan program pada malam ini, inilah ruang untuk kita berbicara, menyatakan kepada rakyat bahawa kita bersatu dalam pilihan raya kali ini. Pilihan raya penentu, pilihan raya bersejarah, pilihan raya yang akan memastikan kita punya peluang untuk memilih sebuah kerajaan yang benar-benar akan memperjuangkan rakyat. Bukannya kerajaan yang dah berumur 57 tahun. Dah berumur 57 tahun, tak reti lagi jadi kerajaan sementara. Dah tak reti jadi kerajaan sementara, tak apa pula tu menggunakan seluruh jentera kerajaan mengumumkan projek-projek sementara pilihan raya sedang berlangsung dan membeli undi semata-mata untuk menang dalam pilihan raya. Jadi, we have the choice. You can, in this particular election, choose between a government that forces you to listen, or a government, a listening government. Jadi saya nak bagi tahu, I need to put it out there. Kenapa pilihan ini penting? Pada pakcik-makcik, ya yang memang adalah di antaranya masih sayangkan UMNO, saya nak kata. Boleh, sayanglah UMNO, tak payah keluar UMNO pun tak apa. Tapi undi, bagilah kat kami. Bagilah kat kami. Kerana pada saya, Pakatan Rakyat, bila kita bermula sebagai sebuah gabungan, itu pun kerana rakyat yang beri sokongan kepada kita. 2008 kita belum wujud, tapi kerana rakyat bersedia, dia bagi. Orang Cina-nya menyokong PAS, orang India menyokong PAS dan juga keadilan. Orang Melayu juga beri dokongan kepada DAP, dan kerana itulah kuasa 2/3 majoriti Barisan Nasional telah kita hapuskan. Kita mampu kawal. Ya, kita mampu diberikan amanah untuk takbir 5 negeri di bawah Pakatan Rakyat. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, kerana itulah saya katakan sekarang ini bukanlah kita bercakap tentang janji tawaran Pakatan Hak Rakyat semata-mata. Kita melihat bahawa Pakatan Rakyat telah benar-benar memimpin dan melaksanakan perubahan. Ya. Pakatan Rakyat itu yang memaksa kerajaan Barisan Nasional untuk tiba-tiba datang dengan beramnya semua. Ya, bercakap satu Malaysia itu, mereka telah terpaksa terdesak memperkenalkan program-program ini kerana dalam 57 tahun, you are telling me, for 57 years, you thought the poverty line income was sufficient. Kata paras garis kemiskinan mencukupi di RM850. Dah cukup, tak perlu kita tambah. Bila kita kata warga di bandar harus mendapat gaji yang lebih tinggi, mereka kata tak perlu. Inilah kejayaan BN, hapuskan miskin tegar. Tiba-tiba sekarang lebih 60% rakyat di Malaysia ini mendapat bantuan BRIM kerana tak cukup makan setiap bulan. Apa buktinya? Tanya diri sendiri, tuan-tuan perempuan. You ask yourself. Ya, pada saya, kalau bercakap, ya, tahun 1999, pilihan raya pertama, dan kita masuk
sebagai sebuah parti keadilan rakyat. The first party I have ever embraced in my life. A multiracial party. Kita masuk pilihan raya pada tahun itu dan yang mendukung kita rata-rata majoriti orang Melayu. Digunakan UMNO dan BN untuk memenangkan kerusi-kerusi mereka dengan undi orang bukan Melayu. Fast forward 15 years later, tiba-tiba sekarang kata Pakatan Rakyat yang pernah mendapat dukungan majoriti orang Melayu tahun 1999 sekarang dikatakan anti Melayu, pro Cina, pengkhianat bangsa. You see, apa punya rasionalisasi bila masa perkauman agama itu satu-satunya peluru. Itulah peluru Barisan Nasional. Bila kita kata nak debat, tak mau. Tak mau debat, segang. Ni tak debat. Datuk Seri Najib membisu. Proksi dia, Datuk Raja Nongcik lagi teruk. Dah lah tak nak jawab debat. Buat laporan polis terhadap saya. Come on man. Be a real gentleman. Or better yet, be a real woman. Ya, kenapa tuan-tuan perempuan? Kerana sekarang kita tak mau dengar politik perkauman, politik ganas, politik seks. Kita nak tahu tentang tawaran masing-masing. Bagaimanakah rancangan Barisan Nasional untuk memperbaiki hidup rakyat? Bagaimanakah usaha dan kejayaan Pakatan Rakyat dan juga perancangan kita untuk memperbaiki masa depan Malaysia? Dan